Selamat sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan. Tajuk projek kita ialah kameran garis dalam pengamaran kompleks. Nama saya ialah Jia Yuteng dan saya akan memulakan pembentangan projek kumpulan kita dengan pengenalan. Dalam kameran kompleks, penggunaan teorem Cauchy dan teorem Green akan digunakan dalam topik ini. Secara umumnya, penyatuan kompleks didefinisikan sebagai penyatuan fungsi pemboleh ubah kompleks sepanjang lengkungan terbuka atau tertutup diserta pemboleh ubah kompleks. Manakala, kameran garis merupakan kameran garis yang akan disatukan dan dinilai pada sepanjang lengkungan. Mereka merupakan elemen asas yang diperlukan dalam kameran garis kompleks. Antaranya terdapat strata kompleks, pembezaan kompleks, lengkungan dalam strata kompleks dan fungsi kompleks. Jika dua laluan yang berbeza menghubungkan titik yang sama, fungsi adalah holomorfik di mana-mana antara dua laluan dan holomorfik bermaksud setiap titik dalam domain akan dapat dibezakan. Ini merupakan teorem Cauchy. Dan teorem ini memerlukan fungsi menjadi analitik pada kawasan yang disambungkan dengan mudah. Pembuktian teorem ini akan menggunakan dua kawasan lengkungan tertutup, yaitu C1 dan C2. Jika fungsi Fz adalah analitik pada A, maka kameran fungsi Fz di kawasan C1 tolak C2 akan menjadi sifar. Akhirnya, kita akan mendapat kameran fungsi Fz di kawasan C1 adalah sama dengan kameran Fz di kawasan C2. Sekarang saya akan mempersilakan Saudari Chiu Xuan untuk membentangkan bahagian seterusnya. Terima kasih kepada Saudari Yunti. Selamat sejahtera, nama saya Li Chiu Xuan dan nomor metrik saya adalah E170751. Kamera ini juga dapat digerak sebagai kamera jalur atau control. Adalah formula kamera garis kompleks adalah persamaan tersebut. Sebenarnya, persamaan ini terlihat seperti kamera pemboleh ubah nyata, tetapi tidak memerlukan vektor atau prototipe bagi kamera garis dalam kawasan yang mempunyai dua dimensi. Jadi, penterapan antara kedua-dua fungsi adalah produk bagi nomor kompleks. Kemudian, berdasarkan DZ adalah DS tambah IDY dan FZ adalah U tambah IB, fungsi kamera garis juga boleh ditulis sebagai berikut. Untuk pembuktian, sekiranya fungsi damati sama dengan gabungan fungsi S dan Y, formula kamera garis kompleks akan diwujudkan semasa menyelesaikan soalan tersebut. Asal teorema bagi kamera garis kompleks juga penting kerana ini menyatakan bahawa jika Fz adalah fungsi kompleks analitik di kawasan terbuka dan gamma adalah lengkungan dalam kawasan terbuka dari Z0 ke Z1, maka Fz1 akan menolak Fz0. Sebagai contoh, menyelesaikan equation tersebut dengan syarat adalah garis lurus dari 0 ke 1 tambah I. Pertama sekali, andaikan tebikan bagi Z, F by Z adalah Z bawah 2, maka kameranya adalah Z bawah 3 over 3 tambah C. Kemudian semasa Z1 adalah 1 tambah I dan Z0 dan 0 perbedaan akan dihasilkan dengan penyelesaian berikut. Oleh itu, ini telah membuktikan kewujudan bersama yaitu Fz1 mana Fz0 dengan syarat mewujudkan bagi kamera adalah laluan bebas yaitu mempunyai nilai yang sama bagi mana-mana dua laluan dengan titik kemajuan yang sama dan menjadi sifar pada peserta laluan tertutup. Sekarang saya akan memberikan kemek untuk terus ke perbandingan kita. Terima kasih kepada Saudari Chiu Xuan. Secara umumnya, teori ini bukan sahaja dapat diaplikasikan dalam kamera garis kompleks, tetapi juga dapat digunakan dalam medan vektor konservatif. Definisi bagi teori ini telah ditunjukkan dalam slide. Seterusnya, teori Green ini biasanya digunakan untuk mencari gelosan dan formulanya ialah persamaan ini, di mana delta Q per delta X tolak delta P per delta Y sama dengan 1. Seterusnya, formula ini juga boleh dinyatakan sebagai persamaan ini. Tambahan pula, raja di bahagian kanan merupakan satu contoh lengkungan bagi menjelaskan bahawa teori tersebut yang lengkung C harus dilalui ke arah berlawanan jam pada batas bagi rantau A. Kemudian, teori Green juga boleh dikaitkan dengan kamera garis kompleks, yaitu membuktikan formula tersebut sama dengan sifar. Untuk membuktikannya, fungsi dituliskan sebagai F equal to U plus IB dan menggunakan formula umum dalam teori Green yaitu selepas itu, jadikan I sama dengan bahagian nyata dan jadikan II sama dengan bahagian khayalan dalam persamaan tersebut. Formula umum yang baru akan dihasilkan bagi teori Green. Disebabkan fungsi adalah analitik pada batas bagi simbol ini, kedua-dua gabungan di sebelah kanan persamaan ini hilang pada masa yang sama dalam batas bagi simbol ini. Oleh itu, kamera adalah sifar dan kejadian ini melengkapkan bukti. Sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nakib, nombor metrik A167558. Saya akan menceritakan tentang sejarah pengiktirafan nombor khayalan. Kemunculan pertama berlaku pada abad ke-16 dalam buku Ars Magna yang ditulis oleh Girolamo Cardano. Cardano sedang menyelesaikan permasalahan kuadratik yang mempunyai punca berciri hasil tambah 10 dan hasil darab 40. Jawapan yang dijumpai beliau ialah seperti yang tertera di sini. Namun begitu, beliau tidak mengiktiraf nombor
punca kuasa negatif ni dan menganggap nombor ni tidak makna. Akan tetapi, Rafael Bombelli mengambil inspirasi daripada hasil kerja Cardano dan memperkenalkan I, iaitu punca kuasa negatif 1 dan A plus BI. Descartes menggelarkan I ini sebagai nombor khayalan. Namun begitu, nombor khayalan masih lagi perkara baru dan belum diiktiraf dalam dunia akademik. Maka dua orang tokoh ini, iaitu John Wallis dan Euler, berusaha untuk mengiktiraf I dalam dunia akademik. Dan John Wallis melalui dalam bukunya dan menggunakan contoh dunia nyata, iaitu ni contoh dia, katakanlah kita hilang 26 elah persegi tanah dan peroleh 10 persegi tanah, maka kita ada negatif 16 elah persegi tanah yang panjangnya ialah punca kuasa negatif 16. Okay. Selain itu, Euler juga menghasilkan formula iaitu EIX, iaitu cos X tambah I sin X. Daripada formula ini dia menerbitkan identiti Euler iaitu EI pi. Identiti ini sangat menarik sebab dia mengambil 3 nombor yang tak rasional menjadikan dia satu nombor rasional. Kemudian diteruskan lagi perjuangan itu oleh Jean Robert Aganding atau legendary. Kedua-dua tokoh ini menghasilkan asas pada nombor kompleks. Dan terakhir sekali ialah Cauchy yang kita terkenal. Cauchy mengambil hasil kerja sebelum-sebelum ini dan memperkenalkan set nombor kompleks. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Aziz Shah bin Amiruddin, A169571. Sejarah fungsi analitik kompleks. William Rowan Hamilton memperkenalkan operasi aljabar nombor dan mengembangkan operasi tambah dan darab bagi pasangan nombor, iaitu hasil kerja ini digunakan secara meluas dalam operasi nombor kompleks. Konsep analitik seperti had boleh digunakan dalam nombor kompleks kerana syarat-syarat had wujud dalam set nombor kompleks. Teorema seperti epsilon delta juga tertakrif dalam set nombor kompleks. Walaupun begitu, berbeza sedikit dengan pembezaan fungsi kompleks kerana tidak semua fungsi kompleks dapat dibezakan. Augustin Lofts Cauchy dan Bernhard Riemann telah memperkenalkan persamaan Cauchy-Riemann untuk mengenal pasti ketidakbezaan fungsi kompleks, iaitu manakala dalam kamiran fungsi kompleks, Friedrich Gauss dan Cauchy telah memperkenalkan teorema Cauchy dan formula kamiran, iaitu Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nida Binti Jayani. Saya akan menerangkan aplikasi yang digunakan kamiran garis dalam pengamiran kompleks. Terdapat 4 aplikasi iaitu menjana fungsi, analisis Fourier, kamiran kontur dan kejuruteraan elektrik. Saya akan menerangkan 2 aplikasi iaitu menjana fungsi dan analisis Fourier. Menjana fungsi ialah fungsi penjana untuk menghidupkannya dengan mengambil urutan nombor dan menjadikannya berkali siri kuasa bagi suatu fungsi. Contohnya, juruteraan elektrik melakukan perkara yang sama dalam pemprosesan isyarat, tetapi mereka membicarakan transformasi Z daripada menghasilkan fungsi. Walaupun pada dasarnya ia adalah perkara yang sama, fungsi penjana menjadikan masalah diskrit lebih mudah dengan mengubahnya menjadi masalah berterusan. Berikut merupakan transformasi yang dilakukan oleh juruteraan elektrik, iaitu transformasi Joukowski atau peta Joukowski adalah fungsi mudah yang terdapat dalam perhitungan error angkasa dan kejuruteraan elektrik. Persamaan berikut adalah formula bagi pengiraan yang mereka gunakan. Seterusnya, analisis Fourier. Analisis Fourier juga pemprosesan isyarat, persamaan pembezaan dan lain-lain. Fungsi penjanaan dan transformasi Z yang saya terangkan sebentar tadi berkait rapat dengan transformasi Fourier. Transformasi Laplace adalah variasi pada transformasi Fourier. Sekian, terima kasih. Saya, Putri Nur Syafawati binti Megat Muhawazir A168960 akan menerangkan aplikasi yang seterusnya, iaitu kamiran kontur. Kamiran ini digunakan untuk membolehkan kita menyelesaikan kamiran yang sukar atau mustahil untuk diselesaikan. Kontur merupakan lintasan berterusan dalam satah kompleks. Kontur yang tidak terpisahkan adalah seperti berikut. Untuk kamiran kontur di sepanjang lengkung parametrik, kamiran kontur adalah kamiran FZ/DZ di mana F adalah fungsi kompleks dengan pemboleh ubah kompleks di kawasan kontur yang diberikan.
Aplikasi yang terakhir ialah kejuruteraan elektrik. Mereka mengaplikasikannya ketika menggunakan isyarat berkenaan detail elektrik arus ulang alik dalam bentuk fungsi waktu atau frekuensi. Fungsi xt bersamaan sin omega t tambah theta, di mana omega ialah gelombang sinus dengan frekuensi sudut dan theta ialah peralihan fasa. Mereka berminat tentang bagaimana sistem bertindak balas pada frekuensi tertentu dan bukan hanya pada waktu tertentu. Untuk menukarkan fungsi tersebut, Leonard Euler menemui hubungan masa berterusan domain waktu berkait dengan frekuensi hayalan atau domain kompleks seperti berikut. Dengan beberapa manipulasi, kita mendapat formula Euler iaitu E kuasa IX bersamaan cos X tambah I sin X. Kesimpulannya, terdapat pelbagai aplikasi untuk pengamiran kompleks kamiran garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Fatimah Syazah binti Syarudin yang bernomometri A168883. Okey, untuk soalan pertama, kirakan persamaan berikut berdasarkan gambar raja di bawah. Okey, kita dapat lihat gambar raja ini terdiri daripada satu bulatan, yang mana kita dapat lihat 2i dan juga negatif 2i berada di dalam bulatan ini. Okey, untuk selesaikan soalan ini, kita boleh bahagikan bulatan ini kepada dua semi bulatan seperti gambar raja di sebelah kiri. Okey, kita dapat lihat kuantum 1 adalah kuantum di bahagian atas, kuantum 2 adalah kuantum di bahagian bawah, dan positif kuantum 3 dan negatif kuantum 3 berada di tengah antara kuantum 1 dan kuantum 2. Okey, untuk selesaikan soalan ini, pertama sekali kita perlulah faktorkan denominator seperti berikut. Kemudian kita let F1Z dan juga F2Z seperti berikut. Kemudian kita susun semula persamaan ini seperti yang tertera. Okey, untuk kita dapat lihat F1Z merupakan untuk kuantum 1 ataupun semi bulatan di bahagian atas, dan F2 ini untuk kuantum 2 atau semi bulatan di bahagian bawah. Seterusnya, kita susun semula persamaan seperti berikut. Seterusnya, kita pisahkan persamaan untuk semi bulatan atas dan juga semi bulatan bawah. Persamaan ini untuk semi bulatan atas dan persamaan ini untuk semi bulatan di bawah. Kemudian kita gunakan formula Cauchy bagi kedua-dua integrasi seperti berikut. Gantikan nilai Z dengan 2i bagi mendapatkan persamaan ini. Seterusnya, selesaikan persamaan ini seperti biasa. Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Farah binti Muhammad Farid. Nombor metrik A168317. Hari ini saya akan bincangkan satu soalan berkaitan dengan Cauchy integral theorem. Okay, soalannya ialah, jika C ialah satu bulatan, Z sama dengan 1, dapatkan integral berikut. Okay, untuk soalan macam ni, kita kena lukis dulu domain yang diberikan, iaitu satu bulatan berjejari 1. Okay, saya dah lukiskan kat tepi tu. Dan daripada Fz yang diberikan iaitu 1 per Z kuasa 3 Z tambah 4, kita dapati titik singularity dia ialah pada Z sama dengan sifar dan Z sama dengan negatif 4. Okay, jadi daripada rajah tu kita nampak Z pada Z sama dengan sifar adalah berada dalam bulatan, tapi Z sama dengan negatif 4 berada di luar bulatan. Jadi kita akan dapat Fz kita adalah 1 per Z tambah 4. Oleh kerana Z kuasa 3, jadi kita dapati 3 sama dengan N tambah 1. Jadi N adalah bersamaan dengan 2. Kita perlu cari F double prime Z, iaitu bersamaan dengan 2 per Z tambah 4 kuasa 3. Menggunakan formula Cauchy integral, iaitu kamiran Fz dz bersamaan dengan 2 pi I bahagi N faktorial darab dengan F terbitan N Z. Kita akan masukkanlah Fz tadi, kita dapat 1 per Z tambah 4, dan F double prime Z adalah 2 per Z tambah 4 kuasa 3. So kita masukkan dan kita dapati Z tadi adalah bersamaan dengan sifar. Kita masukkan dalam formula F double prime Z tadi, kita akan dapat 2 pi I per 2 faktorial darab 1 per 32. Jadi seterusnya kira kita akan dapat pi I per 32. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembantang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Nadira binti Muhammad. Nombor metrik A168823.
Soalannya adalah nilaikan, ini jika C adalah suatu bulatan Z sama dengan 4. Pertama sekali lakakan dulu bulatan Z sama dengan 4 dan ini adalah lakaran dia. Dan kita dapati Z sama dengan 2, negatif 2 dan juga negatif 3 berada dalam kawasan domain. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena gunakan pecahan separa untuk selesaikan masalah ini. Kita biarkan Fz sama dengan 5 sin pi tambah 5 cos pi Z square. Kita cari F2, F negatif 2 dan F negatif 3 di mana titik ini adalah titik yang bermasalah. Buat pecahan separa untuk dapatkan nilai A, B dan juga C. Dan kemudian kita masukkan dalam formula 2 pi I darab A F2 tambah B F negatif 2 tambah C F negatif 3. Dan kita masukkan nilai, kita akan dapat last sekali jawapan dia negatif 16 pi I. Saya Nur Aulia Nadia binti Muhammad A. A167636 akan membentangkan kesimpulan bagi projek kami. Yang pertama sekali adalah teorema Cauchy. Apabila F(Z) merupakan fungsi analitik pada rantai yang disambung dengan mudah dan C adalah lengkung yang tertutup dengan mudah, kita akan mendapatkan kamiran pada C F(Z) bersamaan dengan C bar. Seterusnya adalah kamiran garis kompleks yang ditakrifkan sebagai kamiran pada gamma F(Z) bersamaan dengan kamiran daripada A ke B F gamma darab dengan gamma prime PD. Bagi mendapatkan perkara ini dengan lebih jelas dalam bentuk kompleks, kita menggunakan F(Z) sama dengan U tambah ID dan juga pembezaan daripada Z sama dengan X tambah IY. Dan kita akan mendapatkan kamiran pada gamma F(Z) bersamaan dengan kamiran pada gamma U tambah ID darab dengan DX tambah IDY. Seterusnya, bagi fungsi analitik F(Z) dalam lengkungan yang terbuka, kita akan mendapatkan kamiran pada gamma F(Z) dz bersamaan dengan F(Z1) tolak F(Z0). Seterusnya, bagi teorema Green, kes mereka adalah sama dengan kes bagi nyata. Jadi, teorema tersebut tidaklah begitu berubah, melainkan persamaan yang digunakan, iaitu kamiran pada R delta Q per delta X tolak dengan delta P per delta Y dx dy sama dengan kamiran pada C Q dx tambah Q dy. Jadi, persamaan ini boleh digunakan untuk mencari luas dalam rantau.